Salafi berasal dari kata salafah yang mempunyai arti yang terdahulu. Secara istilah, Salafi juga mempunyai arti ulama-ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama dalam Islam yang meliputi sahabat, tabi'in dan tabi'-tabi'in, para pemuka abad ketiga Hijrah dan para pengikutnya pada abad keempat Hijrah yang terdiri daripada muhaddisin. Salafi bukanlah tentang nama suatu golongan, akan tetapi Salafi merupakan ajaran-ajaran yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang digunakan oleh generasi hidup pada 3 abad pertama dalam Islam. Ajaran-ajaran tersebut meliputi perbahasan tentang ketuhanan, yakni sifat Allah terutama berdasarkan pada kitab suci. Keimanan, yakni dasar kepercayaan kepada Allah dan agama. Takdir, hari akhirat, syurga, neraka dan sebagainya. Kaum salaf menetapkan apa sahaja yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah atau keadaannya. Mereka menetapkan baginya sifat-sifat, dan di antara sifat-sifatnya itu ialah redha, cinta, menyeru, murka, benci, turun kepada manusia di bawah naungan awan, berbicara, bersemayam di arash, dan mempunyai wajah serta tangan tanpa mentakwilkan dan tanpa menafsirkan dengan selain pengertian yang zahir tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahawa seluruh sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Wajah, tangan dan turunnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Maha suci Allah. Dari persamaan-persamaan tersebut, mereka mempercayai sepenuhnya pada ayat-ayat yang mutasyabihat, namun mereka tidak mentakwilkannya. Mereka menyerahkan maksud yang sebenarnya kepada Allah SWT. Ibn Taymiyah menyatakan bahawa yang benar adalah pendapat para imam yang mendapatkan petunjuk. Pendapat tersebut adalah Allah disifati dengan apa sahaja yang disifatkannya kepada dirinya sendiri atau disifatkan oleh Rasulnya tanpa melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dengan begitu, mereka bukanlah termasuk orang-orang yang mengubah kalam Allah dari tempatnya. Bukanlah termasuk orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Tuhan, maka mereka tidak menundukkan diri kerana tuli dan buta. Serta bukanlah orang-orang yang tidak mengindahkan Al-Quran, kecuali hanya sekadar mereka-reka. Kalimah Sufi diambil dari perkataan Sufa, iaitu orang-orang yang tinggal di anjung Masjid Nabawi di Madinah yang telah disediakan oleh Rasulullah SAW untuk sahabat-sahabatnya yang miskin. Mereka telah memutuskan hubungan dengan dunia dan meluangkan masa untuk beribadah. Dikatakan kalimah Sufi diambil dari perkataan orang yang berada di saf pertama. Golongan ini juga menguasai ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, dan dikatakan juga makna Sufi ini berasal dari perkataan yang mensucikan hati, jiwa dan rohani. Salah satu cara bentuk penyucian jiwa yang digunakan oleh para Sufi adalah dengan muzik spiritual atau dalam istilah tasawuf dikenali dengan as-sama', iaitu mendengarkan muzik yang indah sebagai alat purifikasi. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu sufi terkemuka, iaitu Izzunnun Al-Misri, sebagaimana dikutip oleh seorang peneliti Nicholson. Muzik adalah pengaruh syurga yang mendorong hati untuk mencari Tuhan. Karenanya, barang siapa yang mendengarkannya dengan baik secara rohaniah, ia tengah mendekati Tuhan. Tetapi, barang siapa mendengarkannya hanya untuk sensasi, maka ia termasuk orang yang tidak beriman. Seorang sufi dapat kehilangan ingatan dan daya hilang kesedarannya. Boleh jadi bermula dengan adanya suara merdu atau bahkan suatu kata yang tak disengajakan yang mempesona para sufi, kerana
suara itu sesuai dengan keadaan jiwanya dan memberikan suatu peningkatan kepada jiwa. Patut diketahui bahawasanya pada abad pertengahan Islam, gangguan saraf dan penyakit mental sering diubati dengan sarana muzik. Hal ini seperti disarankan oleh Ibnu Sina. Kemudian, dari hal inilah yang menyebabkan para peneliti masa kini memasukkan muzik dan lantunan zikir sebagai cara untuk pengubatan. Kedua-dua mereka betul dan benar selagi mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau amalan atau kepercayaan mereka bersalahan dengan keduanya, maka sesatlah mereka.